Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, anda bersama saya lagi, Sir Rozi dalam kelas kita lah. Okey, hari ini anda bersama saya dalam subjek Bahasa Melayu dan hari ini kita akan belajar mengenai, kalau korang tengok dekat situ, kita akan belajar mengenai ulasan ataupun ulasan daripada bahan ransangan. So, dia macam mana ulasan atau bahan ransangan? Saya bagi tahu balik atau saya ajar balik untuk kamu lebih faham. Okey, kalau tengok dekat situ, okey, ini adalah ulasan dan juga bahan rangsangan. Okey, kertas 2. Okey, so ini adalah bahan rangsangan. Korang akan diberi bahan rangsangan dalam bentuk gambar, grafik, iklan ataupun poster. Okey, daripada bahan rangsangan ini, okey, korang perlu buat satu ulasan ataupun kita panggil sebagai karangan pendek. Okey, dan calon perlu ataupun kita panggil pelajar perlu merumuskan apa yang korang faham daripada bahan rangsangan tersebut. Okey, bahan rangsangan tu boleh jadi macam-macam. Okey, dia bagi peta minda, dia bagi gambar poster ataupun dia bagi jadual. Okey, terpulang kepada soalan. Okey, kamu yang kena tengok apa yang cuba disampaikan oleh bahan tersebut dan kamu kena buat satu ulasan secara ringkas dan padat. Okey, dan jumlah perkataan yang kamu kena buat dalam ulasan kamu hanyalah 80 sehingga 100 patah perkataan sahaja. Okey, tak boleh lebih. Kalau lebih, contoh kalau korang tulis pumpang tulis 120, 130. Okey, selepas 100 tu pemeriksa akan terus garis sampailah 30 yang selebihnya kamu tulis. Mereka tak akan check. Okey, so kamu kena pastikan isi kamu, bahan yang kamu tulis, okey, cukup 100 patah perkataan. Okey, tapi kalau macam lebih 1, lebih 2 tu tidak mengapa. Okey, dan yang paling penting, ini paling penting, kamu kena buat dalam satu perenggan. Okey, itu adalah syarat wajib ulasan. Kena buat dalam satu perenggan sahaja. Okey, dan dalam bahan rangsangan yang kamu akan terima dalam soalan kamu, dia ada 2 jenis. Okey, ada isi tersurat dan juga ada isi tersirat. Apa itu isi tersurat dengan isi tersirat? Tersurat tu macam mana? Isi tersurat tu macam mana? Dia ada surat ke kat isi dia? Okey, isi tersurat adalah isi yang kamu dapat daripada bahan rangsangan. Okey, kadang-kadang contoh dia bagi satu tajuk, okey, punca-punca pelajar merokok. Lepas tu dia buat anak panah, dia bagi punca daripada ibu bapa, punca daripada pengaruh rakan sebaya. Itu kita panggil isi tersurat. Maksudnya mereka soalan dah bagi dah isi tersebut. Okey, dan kamu kena cari isi tersirat. Isi tersirat inilah yang kita katakan sebagai kebat. Okey, kamu kena fikir, okey, benda apa yang berkaitan dengan isi tersurat tersebut. Okey, nanti kita akan tengok. Okey, dan bila kamu baca soalan bahan rangsangan ini, okey, kamu kena perhatikan kehendak soalan ataupun kata-kata kunci yang diberikan oleh soalan tersebut. Okey, macam mana kamu nak kenal pasti kata kunci ataupun kehendak soalan? Dia akan bermula dengan ayat. Kalau selalunya dalam exam dia akan boldkan. Okey, kehendak soalan tu dia akan boldkan ataupun dia akan tebalkan perkataan tersebut. Contohnya, usaha-usaha untuk membanteras pelajar merokok ataupun faktor-faktor berlakunya banjir atau punca-punca berlakunya kemalangan jalan raya dan sebagainya. Itu kita bagi kehendak soalan. Apa yang soalan minta. Okey, dan setiap perenggan perlu ditulis maklumat yang diberikan dengan lengkap. Okey, bukan setiap perenggan, maksudnya dalam satu perenggan tu kamu kena pastikan setiap isi tersurat yang diberikan kamu isi, kamu masukkan dalam ulasan kamu. Kalau contoh dia bagi 4 isi tersurat, kena ada 4-4 dalam satu perenggan yang kamu tulis. Kalau tertinggal satu, kamu dah boleh kurang markah sekatu. Okey? Okey, boleh tak dekat situ? Saya harap boleh Okey, so sebabkan dia satu perenggan saja, kamu perlu ada satu penutup yang ringkas dan padat. Maksudnya penutup ni satu ayat je. Okey, contohnya kalau tentang pelajar merokok. Okey, kesimpulannya, okey, sebagai masyarakat kita perlulah memastikan golongan pelajar terhindar daripada pengaruh rokok atau pengaruh rakan sebaya yang tidak
Baik, macam tu. Itu pun sudah cukup. Okey, dan bila kamu dah start tulis rumusan kamu, okey, dah habis tulis dah satu peronggan panjang, jangan lupa untuk kira perkataan yang kamu dah tulis. Okey, sebab apa? Sebab macam saya cakap tadi, dia nak 80 sampai 100 perkataan saja. Kalau lebih, diorang akan scratch, diorang tak akan baca. Okey, pemeriksa tak akan baca. Okey, dapat tak dekat situ? Okey, faham saya harap kau faham dekat situ. Okey, dan lepas ini kita akan tengok bagaimana untuk mengira jumlah perkataan, sebab selalunya pelajar akan ada masalah dekat sini. Kenapa saya kata ada masalah? Sebab pelajar kadang-kadang dia tersilap kira perkataan. Okey, apa yang silap dia? Sekarang kita akan tengok. Okey, so kita tengok yang seterusnya. So ini saya nak tunjuk bagaimana panduan mengira perkataan. Kamu nak kira perkataan pun akan perlu ada panduan-panduan dia. Okey, kamu tidak boleh hentam main kira je apa yang kamu nak kira. Okey, so yang pertama kita tengok contoh nama khas, kata nama khas. Okey, Tun Abdul Razak. Berapa perkataan yang kamu nampak dekat situ? Ada 3, okey. Ada 3 perkataan kat situ kalau kita kira secara setiap perkataan itu. Okey. Tun satu perkataan, Abdul satu perkataan, Razak satu perkataan. Tetapi dalam bahasa Melayu bila kita bercakap tentang kata nama khas atau nama, okey, Tun Abdul Razak itu dikira sebagai satu perkataan saja. Okey, sebab dia menggambarkan satu orang, Tun Abdul Razak. Okey, so bila kita bercakap tentang kata nama khas, okey, kamu kena kira satu nama tersebut secara satu, itu dikira satu perkataan. Okey, contoh kalau nama dia Muhammad Danish Kail Irfan Farhad bin Ahmad Kamil bin A. Kalau nama dia panjang sampai 5-16 perkataan pun tetap dianggap sebagai satu perkataan sebab ianya merujuk kepada satu orang sahaja. Okey, faham dekat situ? Yang kedua, tarikh. Okey, tarikh pun sama juga. Okey, contoh tu dia 25 Ogos 2019. Okey, kalau kira 25 satu perkataan, September satu perkataan, 2020 satu perkataan. Dah ada 3 perkataan dekat situ. Okey, tetapi disebabkan kita merujuk kepada satu tarikh sahaja, okey, ianya dianggap sebagai satu perkataan sahaja. Okey, bukan 3 perkataan. Okey. Yang ketiga, kalau tengok angka dalam tulisan. Okey, contohnya ini 126. Kalau kira dekat situ secara satu persatu, 100 satu perkataan, 2 satu perkataan, 10 satu perkataan, 6 satu perkataan. Okey, dah ada 4 perkataan dekat situ. Tetapi ianya dikira sebagai satu perkataan. Sebab apa? Sebab ianya merujuk kepada satu nombor, 126. Okey. Dan yang keempat adalah apabila ada kata depan di ataupun ke. Okey, contoh dia macam mana? Contoh di rumah. Okey, di rumah dianggap sebagai satu perkataan. Kamu tidak boleh kira di satu perkataan, rumah satu perkataan. Okey, bila digabungkan dia jadi satu perkataan. Di rumah satu perkataan ataupun ke dalam. Okey, sebab di dengan ke tidak dianggap sebagai satu perkataan. So itu adalah sebab apa? Sebab apa saya ajar panduan mengira perkataan ini? Sebab apa? Sebab pelajar selalu buat salah dekat sini. Okey? Tulis, kira-kira, alamak, tak cukup perkataan. Okey, tak apalah, kita kira one by one macam ni. Tun Abdul Razak dia kira 3. 126 dia kira 4. Padahal itu satu perkataan sahaja. So dia akan jadi kekeliruan, maksudnya bila kamu kira ada 80, tapi pemeriksa kira nanti ada 85. Kamu kira ada 73, pemeriksa kira ada 60 saja. Sebab itu kamu kena tahu mengenai bagaimana panduan untuk kita mengira perkataan. Sebab penting, sebab dalam ulasan dia dah bagi orang kata arahan ataupun peraturan yang hanya 80 sampai 100 patah perkataan sahaja. Okey, lebih pun pemeriksa kalau dia berhati dia akan bagi lebih kalau contoh 102 atau 103. Kalau lebih sampai 110, 120 tu itu tidak dikira dah. Okey. Okey, so seterusnya kita akan tengok. Ini contoh. Okey, ini adalah contoh soalan yang akan diberikan. Okey, dia akan bagi satu bahan grafik. Okey, satu bahan grafik. Ini adalah contoh, kamu tengok kat situ. Apa tajuk dia dekat situ?
langkah-langkah menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam. Dia dah bagi satu tajuk besar dekat situ. Okey, ada berapa isi tersurat dekat situ? Okey, dia bagi 1, 2, 3, 4. Ada 4 isi tersurat dekat situ. Okey, maksudnya dia dah beritahu apa kata kunci dekat situ. Kehendak soalan dia apa? Dia tanya tentang langkah-langkah. Okey, so bila bercakap tentang langkah-langkah, okey, itu adalah kehendak soalan. Maksudnya bagaimana kita nak memastikan orang ramai ni guna pengangkutan awam. Okey, itu maksud langkah-langkah. Okey, apa isi pertama dia bagi kat situ? Menubuhkan sebuah lembaga pengangkutan awam. Okey, meningkatkan kuantiti dan kualiti pengangkutan awam. Okey, memasang alat perakam pada semua kenderaan awam. Okey, dan yang keempat, pihak sekolah perlu mengadakan kempen. Kempen macam mana? Kempen menggalakkan orang menggunakan kenderaan awam. Okey, contoh kenderaan awam kita ada dekat situ. Korang tengok kat situ. Korang pernah naik kenderaan awam ke? I confirm lah pernah. Dekat Kuala Lumpur ni banyak kenderaan awam. Okey, contohnya bas rapid, LRT, MRT, teksi, okey, KTM. Itu semua adalah pengangkutan awam. Okey, so macam mana kita nak galakkan lagi supaya orang ramai, okey, naik pengangkutan awam. Itu adalah apa yang kita nak bincangkan pada hari ini. Okey, so kalau korang tengok kat situ kita dah ada 4 isi tersurat. Okey, so lepas ini saya akan tunjukkan satu persatu macam mana kita nak menulis ulasan. Okey, kalau korang tengok kat bahagian tepi ni, okey, ini adalah bagaimana kamu nak membuat rangka. Ini adalah rangka dalam menulis ulasan. Okey, yang pertama kamu kena ada pendahuluan. Okey, ini penting. Even walaupun dia hanya ada satu perenggan saja, kamu kena ada pendahuluan. Okey, kena ada pendahuluan, kena ada penutup. Okey, dia kalau sekarang kan tak ada pendahuluan ni, dia macam umpama manusia tanpa kepala. Lebih kurang macam tu. Okey, kena ada pendahuluan. Okey, so walaupun pendahuluan itu hanya satu baris ayat saja, kena ada pendahuluan. Okey, dan bila dah ada pendahuluan, mestilah di akhir nanti kita akan ada penutup. Sama juga penutup pun akan ditulis dalam satu ayat saja sebab kita nak yang ringkas. Okey, dan isi tersurat kamu kena ikut berapa banyak isi yang diberikan dalam bahan yang diberikan. Contoh kalau ada 4, kamu kena senaraikan 4 isi-isi tersurat tersebut. Okey, dan setiap isi tersurat ini kamu kena buat satu isi yang tersirat. Okey, macam mana kamu nak buat isi yang tersirat? Okey, isi tersirat kamu buat, okey, contoh macam yang pertama tu, kamu tengok yang pertama, okey, menubuhkan sebuah lembaga pengangkutan awam. So itu adalah isi yang tersurat. Okey, so isi tersirat dia kamu boleh terangkan mengenai apa tugas-tugas lembaga pengangkutan awam tersebut. Okey, contohnya mengadakan kempen, menggalakkan orang ramai. Okey, orang kata menubuhkan sistem diskaun ke atau sistem penggunaan kad untuk menggalakkan orang naik pengangkutan awam. Kamu boleh terangkan tentang tugas-tugas lembaga pengangkutan awam tersebut. Okey, macam yang kedua, kamu tengok kat situ, isi tersurat yang kedua, meningkatkan kuantiti dan kualiti pengangkutan awam. Contohnya macam mana? Okey, macam mana kita nak meningkatkan kualiti? Okey, kualiti pengangkutan awam. Contoh tambah tempat duduk ke, ataupun dekat dalam MRT tu kita adakan satu bahagian untuk perempuan saja ke, adakan bahagian untuk orang tua saja ke, dan sebagainya. Itu adalah contoh. Itu kita panggil sebagai isi yang tersurat dan sebagainya. Okey. So, okey, sampai di situ saja kelas saya pada hari ini. Kita jumpa lagi di kelas yang akan datang.